الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين صدق الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berfarad kepada nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi keimanan dan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Moga-moga kita dikurniakan kejayaan sama ada di dunia maupun akhirat yang dijanjikan. Pada hari Jumat yang berkah ini, Khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Waspada bobo temperang, kembali kepada syariat bukan khurafat. Syariat secara ringkasnya merujuk kepada segala hukum, peraturan dan ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah jalan hidup yang syumul, mengatur setiap aspek kehidupan manusia, sama ada akidah, ibadah, muamalat hinggalah bab adab dan akhlak. Melakukan sesuatu mengikut syariat bermakna kita berpegang teguh kepada petunjuk ilahi, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahawa setiap permasalahan akan ada penyelesaiannya jika mendalami syariat Islam yang sebenar. Manakala khurafat pula adalah kepercayaan karun, tahayul atau amalan yang tidak bersumberkan ajaran Islam yang sahih. Ia seringkali melibatkan perkara-perkara yang bertentangan dengan akal yang sehat dan syariat seperti beramal nasib, meramal nasib atau melibatkan diri dengan amalan sihir. Khurafat boleh membawa kepada kesyirikan, yaitu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia adalah dosa besar yang tidak akan diampunkan sekiranya mati dalam keadaan tidak bertaubat. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masyarakat kita masih ada segelintir individu yang terjerat dalam perangkap bomoh, dukun atau tukang ramal. Mereka ini seringkali menggunakan nama Islam, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang untuk mengaburi mata masyarakat. Padahal amalan mereka jelas bercanggah dengan syariat dan menjurus kepada khurafat dan syirik. Mereka mendakwa mampu menyelesaikan masalah keuangan, mengembalikan orang yang lari atau menyembuhkan penyakit kronik dengan cara yang tidak munasabah dan tidak jelas sumbernya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 106 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan janganlah engkau menyembah atau memuja yang lain dari Allah, yaitu benda-benda yang tidak dapat mendatangkan faedah kepadamu dan tidak pula dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, jika engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syiriknya.
Ayat ini jelas melarang kita daripada menyembah atau memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah kepada bomoh yang mendakwa memiliki kuasa luar biasa. Berbuat demikian adalah kezaliman terbesar terhadap diri sendiri kerana ia merupakan perbuatan syirik. Tambahan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran keras mengenai bahawa mempercayai tukang ramal dan bomoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mendatangi tukang ramal atau bomoh lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu yaitu perkara gaib dan mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar kesan buruknya jika kita mempercayai dakwaan bohong, dukun atau tukang ramal sehingga amal ibadah kita terjejas. Contoh amalan khurafat yang sering dilakukan oleh bohong, dukun dan tukang ramal yang tidak berfaksikan syariat Islamiyah adalah yang pertama, memberi tangkal atau azimat yang mengandungi tulisan cebisan ayat Al-Quran dan ditambah simbol atau kalimat yang tidak difahami. Contohnya memberikan wafat yang kononnya boleh menarik rezeki, melindung diri, bahkan pelaris perniagaan, padahal kandungannya mempunyai seruan kepada jin untuk simbol-simbol syirik. Yang kedua, meminta syarat-syarat pelik dan tentangan yang bertentangan syarat. Misalnya menyuruh pesakit mandi bunga 7 telaga, tidur di kuburan atau menyediakan sesaji tertentu untuk penunggu. Ini adalah amalan yang jelas melibatkan khurafat dan mungkin pemujaan kepada makhluk lain selain Allah. Dan yang ketiga, mendakwa mengetahui perkara gaib atau masa depan, seperti mendakwa boleh beramal nasib perkawinan, keputusan pemeriksaan, atau mencari barang hilang dengan bantuan jin. Ini adalah penipuan semata-mata kerana hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Firman Allah dalam surah An-Naml ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang gaib. Tidak ada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Dia sahaja. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak meninggalkan kita tanpa panduan dalam hal gangguan sihir atau penyakit dan tekanan jiwa. Kita tidak perlu kepada bomoh atau perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Islam menyediakan alternatif sah yang bersih dari perkara khurafat. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menguatkuasakan Akta 775 bermula 1 Mac 2025, yaitu Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016. Di bawah peruntukan akta ini, semua pengamal pengobatan termasuk pengamal perubatan Islam diwajibkan berdaftar secara resmi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum dibenarkan menjalankan sebarang bentuk amalan pengobatan. Pendaftaran ini perlu memenuhi tahap kompetensi serta mematuhi standar profesional yang telah ditetapkan. Tujuan utama pelaksanaan akta ini adalah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang mendapatkan perkhidmatan perubatan tradisional dan komplementari, serta bagi mengelakkan penyelewengan, penyalahgunaan dan penyebaran unsur-unsur khurafat dalam perawatan. Sekiranya seseorang pengamal didapati menjalankan amalan tanpa berdaftar, tanpa pendaftaran yang sah, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang. Bagi kesalahan pertama, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30.000 atau dipenjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Manakala bagi kesalahan kedua dan seterusnya, denda boleh meningkat sehingga RM50.000 atau hukum penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
Sebagai langkah penapisan dan pematuhan syariah, setiap pengamal pengubatan Islam yang ingin berdaftar perlu melalui ujian saringan standar pengukuran pematuhan syariah bagi pengamal pengubatan Islam atau dikenali sebagai ujian saringan Aishifa. Aishifa ialah atau satu inisiatif rawatan Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, dikendalikan oleh pegawai dan pengamal bertauliah di bawah seliaan Jabatan Agama Islam Negeri. Ia merupakan kaedah perubatan Islam tanpa unsur khurafat, syirik atau jampi yang tidak diketahui asalnya. Antara kaedah yang digunakan dalam Aishifa ialah bacaan ruqyah syariah, yaitu ayat Al-Quran dan doa-doa sahih, dan zikir serta doa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati sekalian, kesimpulan daripada khutbah hari ini ialah apabila kita diuji dengan kesusahan, penyakit atau masalah, maka jalan terbaik adalah kembali kepada syariat Islam. Islam menganjurkan kita untuk berusaha, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah rawatan perubatan yang sahih, yang sama ada perubatan modern atau perubatan tradisional yang tidak bercanggah dengan syarak. Justru marilah kita sentiasa berwaspada dengan perkara yang boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lindungilah akidah kita daripada amalan syirik dan khurafat. Sebarkan kepahaman yang betul tentang syariat Islam dan bahaya perbuatan khurafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita semua ke arah kebenaran dan melindungi kita daripada segala bentuk kesesatan dan syirik. Ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu yusibana illa ma kutiba Allah lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-sekali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman dan bertawakal. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصفينا ومولانا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلم أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على النبي الكريم. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Islam menuntut umatnya agar hidup dalam suasana aman dan teratur. Maka menjadi tanggung jawab setiap muslim untuk berganding bahu menegakkan keadilan serta memelihara undang-undang negara yang selalu dengan prinsip syariah.
bersempena dengan 103 tahun penubuhan Jabatan Imigresen Malaysia, mimbar turut menyeru kepada semua lapisan masyarakat agar bersama-sama berganding bahu membantu dan memberikan kerjasama erat kepada Jabatan Imigresen Malaysia dalam kita mendepani sebarang ancaman keselamatan agar kestabilan negara dapat dipertahankan dengan sebaiknya. Justru itu, marilah kita panjatkan doa agar keamanan dan keharmonian negara yang telah kita kecapi akan berkekalan selamanya. Marilah kita juga memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا kepada yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung, wa kadzalika ala fakharatil ra'isyil a'la, Tuhan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah, wa ja'alillahumma hazihil baldata wa sa'ira bi'adil muslimin aminatan mutmainnah innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa' البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلم عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami yang dizalimi di beberapa Palestin, kasihanilah dan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan kami, estate kami, kampung kami, tempat kerja kami ini, negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami daripada sifat yang keji. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Sesungguhnya hanya kepadamu juga ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, walhamdulillah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akhi muslim.